Adakah kita akan masuk syurga sekiranya berasa sombong dengan kesenangan ketika di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Ghana. Jom kita bantu lahirkan generasi berakhlak mulia dengan berinfak kepada pembinaan dan pengurusan kompleks Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quranil Banat sekarang. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masya Allah, kita nak teruskan Assalamualaikum kita hari ini. Insya Allah, infak pahala sentiasa mengalir. Dan bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan anda selaku jurucakap Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran lil Banat. Kita bersama dengan Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Dewi? Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, hari ini kita nak kongsikan kepada infak pahala sentiasa mengalir. Dan sekarang kita nak kedatangan bulan Zulhijjah. Selain apa yang boleh kita lakukan adalah dengan mengerjakan ibadah haji dan juga korban. Ada tak lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Zulhijjah ni Ustaz? Baik, terima kasih Host Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang menghampiri hari raya Korban. Kita berada dalam bulan Zulhijjah dan pada ketika ini jemaah haji sudah pun mula berangkat untuk menunaikan haji, dan pada 10 Zulhijjah nanti kita akan menyambut hari raya Aidul Adha. Di situ ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah korban. Spirit yang kita ingin ambil dalam bulan Zulhijjah ini bersempena dengan ibadah korban adalah mengorbankan sesuatu yang kita paling suka, kita cinta, kita kasih, kita sayang. Dan itu adalah harta. Dan itu adalah tabiat lumrah, fitrah yang Allah SWT sebutkan dalam Quran. Perangai dan tabiat lumrah manusia, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu mereka suka dengan harta mereka. Yuhibbul mala hubban jamma. Mereka suka menghimpun dan mengumpul-ngumpulkan harta bagi banyak, menumpuk-numpukkan harta. Wa jama'a amalan wa addadah. Dan mereka mengira-ngira, menghitung-hitung harta mereka, dan sehingga mereka seronok tengok penambahan harta mereka sampai rasa kedekut, rasa bakhil, rasa sayang nak infak daripada harta mereka. Sedangkan spirit yang kita ambil daripada ibadah korban ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau sayang anaknya dan Allah SWT memerhatikan hal itu, dan di situ Allah Taala uji Nabi Ibrahim alaihissalam sama ada beliau hendak mengorbankan sesuatu yang disayanginya ataupun tidak. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian daripada Allah, sanggup untuk nak mengorbankan anaknya sendiri Nabi Ismail alaihissalam, dan semangat itu yang kita ingin ambil dalam ibadah korban. Kita perlukan, orang zaman dulu, zaman di dunia Arab, perkara yang paling berharga bagi mereka adalah haiwan-haiwan ternakan mereka, unta, lembu, kambing mereka. Dan walaupun kita tidak ada konteks secara langsung dengan haiwan tersebut, kita di dalam bandar, tapi apabila kita disuruh untuk melakukan ibadah korban, kita perlu keluarkan harta kita untuk dapat bahagian daripada lembu, kambing dan sebagainya. Dan di situ kita diajar oleh Allah SWT untuk korbankan sesuatu yang paling kita suka. Allah SWT berfirman dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan mencapai hakikat kebaikan, kebajikan yang hakiki di sisi Allah selagi mana dia tidak menginfakkan sesuatu yang paling dia suka. Maka di sini letaknya peranan infak, yang mana itulah yang akan menjadi currency kita, itu yang menjadi pencen kita. Ya, kalau hari ini kita tengok kita keluarkan duit daripada EPF, KWSP, dia tak keluar daripada pemilikan kita, dia cuba pindah akaun sahaja. Begitu juga apabila kita sedekah, kita jangan ingat harta kita berkurang, dia hanya berpindah akaun sahaja. Dan akaun ini dijaga oleh Allah, dan Allah lipat gandakan dividen di dalamnya, dan Allah pulangkan balik dalam bentuk lipat ganda yang lebih kita memerlukan pada hari tersebut, dengan currency pahala itu di hari akhirat kelak. Masya Allah, itu dia kan. Jadi akaun kita tu kita nak daripada dunia kita terus ke akhirat kan. Jadi Ustaz, bila cakap mengenai sedekah, jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami Ustaz. Sekarang ni kita nak penonton-penonton tahu berkaitan dengan Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran lil Banat. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan perkembangan terkini tentang madrasah tersebut.
Baik, Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat adalah terletak di Raub, di jalan di Lorong Amalina, Jalan Lipis di Raub, Pahang, dan telah mula-mula ditubuhkan pada tahun 2004. Dan ini adalah salah satu saluran yang kita boleh berikan, iaitu dalam bentuk sedekah jariah, agar ilmu yang kita yang dipelajari di dalam institusi pengajian, yang kita mengambil saham dan bahagian dalam pembinaannya, di situ akan mengalir terus ilmu tersebut dan diamalkan oleh orang sampai hari kiamat. Di sini pencen kita, pencen kubur kita, pencen barzakh kita, pencen mahsyar kita, pencen akhirat kita. Dan pada buat masa ini, Madrasah Tahfiz ini memerlukan dana dan juga sumbangan daripada tuan-tuan untuk menyiapkan projek pembinaan Madrasah Tahfiz yang pada ketika ini kapasitinya sangat terhad dan tidak dapat lagi menampung pelajar dan keperluannya. Dan ibu bapa terus memberi kepercayaan kepada Madrasah Tahfiz Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat untuk mereka menghantar anak-anak mereka, tetapi keadaan kami adalah sangat terhad, kapasiti kami adalah sangat terhad, dan pihak madrasah telah membuat keputusan untuk membina sebuah madrasah yang berharga 15 juta ringgit. Dan pada ketika ini kami hanya dapat mengumpul 125,000, alhamdulillah, tetapi kita memerlukan jumlah lebih kurang 15.8 juta ringgit lagi, dan di situ kita membuka saluran dan kita membuka jalan kepada tuan-tuan untuk menyalurkan, untuk pindahkan wang dan juga apa sahaja yang tuan-tuan miliki dalam bentuk apa sahaja yang boleh dapat membantu, pindahkan ke dalam akaun, yang mana akaun ini akaun akhirat kita. Di sini pencen yang Allah SWT janji untuk nak pupuk, untuk Allah Taala lipat kali gandakan. Di sini letaknya kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hati kita menyaksikan bahawa kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan akhirat, dan kita perlukan sesuatu yang terus mengalir dalam akaun pahala kita setelah kita meninggalkan dunia ini, dan ini adalah salah satu cara yang kita boleh infak, yang kita boleh belanjakan wang kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, Allahu Akbar. Itu Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana agaknya penonton-penonton Assalamualaikum pagi ini ingin bersama-sama dengan Ustaz, insya-Allah. Baik, kepada sidang penonton yang budiman dan dermawan, kepada yang ingin ikut serta bersama kami dalam projek ilmu, projek pembinaan madrasah, rumah-rumah Allah, dan melahirkan generasi hufaz, generasi alim ulama, generasi orang yang mahir tentang Al-Quran, maka tuan-tuan boleh lihat, boleh salurkan infak tuan-tuan ke dalam akaun bank Maybank seperti mana yang tertera pada kaca TV anda. Dan juga anda boleh melayari laman web kami, iaitu www.madrasahwaulumulquran.com, ataupun anda boleh kontak terus kepada pihak madrasah kami, iaitu Ustazah Ummu Umairah, dengan nombor telefon yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh ambil gambar ataupun screenshot. Dan kami juga aktif dalam laman FB kami, iaitu madrasah FB kami, page kami Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat. Mudah-mudahan Allah Taala lipat gandakan dan berkati setiap daripada rezeki, setiap daripada ringgit yang kita infakkan di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, dan memberikan pemerhatian yang khusus kepada kita semua kerana membantu agama Allah. Saya ingin akhiri dengan satu firman Allah Subhanahu Taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bantu Allah, Allah pasti bantu kamu. Bantu Allah maksud kamu bantu agama Allah, pasti bantuan dan pertolongan Allah bersama dengan kamu, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah, amin, amin ya rabbal alamin, masya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya doakan semoga insya-Allah segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bantuan anda semua penonton setia. Assalamualaikum, masya-Allah. Jadi masya-Allah, kita dah berada di penghujung rancangan, tapi kita ada teaser yang ingin kita kongsikan kepada anda semua. Adakah kita akan masuk syurga sekiranya berasa sombong dengan kesenangan ketika di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Kana. Jom kita bantu lahirkan generasi berakhlak mulia dengan berinfak kepada pembinaan dan pengurusan kompleks Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat sekarang.